Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainisha binti Rosli dari Unit Bahasa Melayu 1, PISMP Ambilan Jun 2022. Saya akan membuat refleksi tentang subjek JAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ialah apabila pelajar menggunakan pengetahuan dan juga kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan juga mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baru. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang baru diperolehi oleh pelajar tersebut, pelajar akan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan. Pembelajaran bermakna juga menjadi salah satu kunci yang penting untuk menyokong pelajar agar bersedia untuk berhadapan dengan dunia luar. Pembelajaran bermakna juga dapat mengubah bentuk pendidikan bagi menyediakan pelajar yang lebih baik untuk dunia persekitaran. Pembelajaran bermakna mengkehendaki pelajar untuk mencipta pengetahuan baru dan menyambungnya ke dunia sebenar dengan menggunakan penguasaan alat digital. Konsep pembelajaran bermakna dapat menggerakkan lagi kecemerlangan dan equity untuk semua. Di samping itu juga dapat membina kemahiran, pengetahuan, keyakinan diri dan juga efikasi kendiri melalui inquiry. Terdapat beberapa model reka bentuk pembelajaran bermakna iaitu model 3R, 3E dan juga kompetensi global 6C. Kita seringkali mendengar konsep 6C dalam pembelajaran abad yang ke-21. 6C pula merujuk kepada 6 kemahiran yang perlu diterapkan dalam diri murid oleh guru-guru melalui proses pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Sehubungan dengan itu, kemahiran 6C yang dimaksudkan ini ialah yang pertama, critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, character dan yang terakhir ialah citizenship. Elemen pertama yang saya terapkan dalam menghasilkan Google Site saya adalah elemen pemikiran kritis. C yang pertama merupakan critical thinking atau pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan juga menyesuaikan diri dengan persekitaran. Melalui tugasan yang diberikan, saya dapat berfikir secara kritis bagaimana proses untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Saya juga perlu berfikir cara-cara untuk menghasilkan Google Site dan cara untuk menggunakan dan menyusun maklumat di dalam Google Sites. Elemen yang seterusnya pula ialah elemen collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. Dalam menghasilkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan saya untuk menemu bual pensyarah lain. Saya juga dapat berkolaborasi dengan pensyarah luar iaitu pensyarah di IPG lain bagi menemu bual beliau melalui medium Google Meet untuk mendapatkan maklumat dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang subjek kemahiran belajar. Di samping itu, elemen karakter ataupun sasya yang saya terapkan dalam menghasilkan Google Site. Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan juga perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Saya memanfaatkan penggunaan digital bagi memudahkan untuk menghasilkan tugasan yang diberikan. Saya juga menggunakan Google Site bagi memudahkan saya untuk meletakkan maklumat tentang dua subjek yang telah saya pelajari iaitu Asas Pembelajaran Digital JAPD dan juga Kemahiran Belajar GKEB. Melalui Google Site juga, ianya dapat memudahkan saya untuk menyusun maklumat mengikut pembahagian subjek. Elemen C yang seterusnya ialah creative thinking atau pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan juga bernilai. Dalam menghasilkan Google Site saya telah menggunakan aplikasi Canva untuk menjadikan Google Site saya lebih menarik.
Saya juga memanfaatkan dan juga menggunakan Canva untuk menyediakan hasil pembentangan slide bagi video refleksi supaya lebih mudah. Elemen C yang terakhir yang saya terapkan ialah elemen communication atau komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Ketika membuat kerja secara berkumpulan, kita perlu mahir dalam berkomunikasi. Saya juga telah menerapkan komunikasi secara dua hala ketika sedang berbincang dengan ahli kumpulan saya supaya maklumat yang disampaikan lebih jelas. Kami juga saling bertukar pendapat antara satu sama lain apabila hendak menyelesaikan tugasan dan ketika berbincang tentang soalan-soalan yang ingin ditemubual bersama dengan pensyarah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang model 3E. Model 3E merupakan model pemanfaatan digital dengan memberi keutamaan kepada pembelajaran, learning first, teknologi second. Alatan dan resos digital berperanan memacu dan mengupayakan pembelajaran bermakna. Model 3E ialah kerangka untuk mengukur sejauh mana alatan digital diintegrasikan dalam PDP. Ianya melibatkan 3 perkara iaitu engagement iaitu keterlibatan, enhancement, peningkatan dan juga extension, perkembangan. Elemen 3E yang saya gunakan dalam menyiapkan tugasan saya ialah enhancement. Melalui enhancement iaitu peningkatan, penggunaan teknologi maklumat membantu pelajar memperolehi maklumat di luar buku rujukan, memahami dengan mendalam dan memberi pemahaman yang senang mengikut cara belajar pelajar itu sendiri, kreatif dan inovatif. Saya telah melayari laman-laman web untuk mencari maklumat tentang soalan tugasan yang diberikan. Saya juga menggunakan teknologi untuk mencari maklumat tentang PBS, kesan pemansuhan PT3 dan UPSR dan banyak lagi. Saya juga mencari maklumat tentang alat-alat kemahiran berfikir bagi menyelesaikan tugasan saya untuk subjek kemahiran belajar. Dengan ini, saya telah menggunakan teknologi untuk membantu saya mencari maklumat dan memahami dengan lebih mendalam tentang sesuatu perkara. Elemen 3E yang seterusnya pula ialah extension iaitu perkembangan. Elemen extension adalah penggunaan teknologi yang akan membawa pelajar untuk belajar di luar kelas dalam kehidupan seharian mereka, di mana mereka boleh menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman hidup seharian untuk menjadikan pelajar sepanjang hayat. Saya pula telah menggunakan medium Google Meet untuk menemubual pensyarah daripada IPG lain untuk mendapatkan lagi maklumat dan ilmu pengetahuan. Temubual ini juga dilakukan di luar masa pembelajaran. Seterusnya pula ialah model 3R iaitu rigor, relationship dan juga relevance. Model ini membantu para pensyarah cara untuk mengembangkan pengajaran dan juga penilaian. Kerangka ini juga memberikan para pelajar cara pembelajaran berdasarkan projek sama ada dengan atau tanpa penggunaan teknologi. Manakala setiap 4 kuadran yang diberikan dengan istilah yang bercirikan pembelajaran atau prestasi pelajar, iaitu kuadran yang pertama, kuadran A, pemerolehan, kuadran yang kedua ialah kuadran B, aplikasi, kuadran yang ketiga ialah kuadran C, asimilasi dan juga kuadran yang keempat ialah kuadran D, penyesuaian atau adaptasi. Elemen 3R yang saya terapkan ialah elemen rigor iaitu melalui kerangka rigor kuadran D iaitu keupayaan untuk mengakses maklumat melalui jaringan sistem rangkaian yang meluas dan keupayaan untuk mengumpulkan pengetahuan dari pelbagai sumber. Saya menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang luas untuk mencipta penyelesaian dan juga mengambil tindakan yang akan dapat mengembangkan lagi pengetahuan dan juga kemahiran saya. Dengan ini, saya dapat menghasilkan satu Google Site bagi menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Elemen yang digunakan ketika saya membuat tugasan ialah elemen relationship. Relationship memfokuskan hubungan antara guru dengan murid dan juga murid dengan murid.
Hal ini juga dapat diterapkan melalui tugasan saya iaitu ketika saya bekerjasama dengan ahli kumpulan saya dan juga pensyarah. Saya juga dapat menjalinkan hubungan yang baik bersama ahli kumpulan dan juga pensyarah yang mengajar saya serta pensyarah yang telah saya menemu bual. Hubungan yang baik ini juga dapat menghasilkan suasana yang harmoni dan selesa serta hubungan yang mesra antara kami. Melalui tugasan ini juga, model pembelajaran belajar juga dapat saya terapkan iaitu perhubungan. Saya dapat membina perhubungan yang baik dan bermakna dengan orang lain. Dalam erti kata lain, hubungan saya dengan ahli kumpulan saya dan juga hubungan saya dengan pensyarah saya sendiri dan pensyarah daripada IPG lain. Selain daripada itu juga, yang saya dapat simpulkan, saya dapat belajar cara untuk membuat Google Sites, iaitu bagaimana cara untuk mengendalikan Google Sites. Saya juga dapat belajar bagaimana cara untuk mengasingkan dan menyusun maklumat saya secara teratur supaya lebih menarik dan lebih mudah difahami. Kesimpulannya, reka bentuk model pembelajaran bermakna ini sangat penting kerana ianya merupakan salah satu langkah bagi memacu kemanjadian murid melalui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.